Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita cuba baca kitab Matan Jawharatul Tauhid. Matan Jawharatul Tauhid karangan bagi Imam Syekh Ibrahim Al-Qani, ya, yang tertajmuk oleh ulama Nusantara. Gak kitab ni kita tak baca di awal, ya. Kita baca, kita ambil tu sikit, tengah sikit. Rasa kita baca muka 5, maaf. Kita cuba baca muka 5 lah. Muka surat 5, kita start situ lalu. Kita ada juga ni. Mana? Pas awal. Kita ada tadi. Awal ni. Dia cara dia tulis kitab tak sama, nah. Tak sama. Surat 5. Surat 5. Ada okey, sebenarnya pada asasnya lah dengan molek pada asas kebanyakan kitab akidah di kawasan Nusantara, dia diasaskan kepada kitab Matan Ummu Ibrahim. Matan Ummu Ibrahim karangan Imam Sanusi, ya. Kebanyakan kitab tauhid di kawasan Nusantara Jawa lama diasaskan kepada karangan orang ni, Syekh Sanusi ni. Abang tak tahu sangat Syekh Sanusi zaman mana duduk. Mana kebanyakan kita tak rujuk direct pada karangan Imam Asy'ari atau Mansur Al-Maturidi. Setakat ni abang dah jumpa lah rujuk kitab tu. Apa pun dah tahu kitab dikarang oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. Abang dah tahu sebenarnya. Yang kebanyakan abang tak jumpa kitab Matan Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Imam Sanusi. Kebanyakan kitab karangan Nusantara diasaskan pada karangan Imam Sanusi, itu lebih kurangnya. Kemudian satu lagi, setakat yang abang faham, kebanyakan ulama ni menganggap bahawa kalau kita dapat baca kitab Matan Ummu Ibrahim, cukup bagi kita sebagai asas fardu ain kepada akidah. Okey, minimum akidah kena baca kitab Matan Ummu Ibrahim. Okey, itu asas dia dah. Kena ingat molek Matan Ummu Ibrahim karangan Imam Sanusi. Orang lain kebanyakan rujuk kat dia lah. Kita baca kat Khatimah. Khatimah tu habislah mukadimah dia tu. Kata seorang ulama radhiyallahu anhu, biarlah dia pergi basic sikit ni dah, kita cuba juga untuk mudah kita faham. Kata seorang ulama radhiyallahu anhu, bermula hasil sebab ilmu. Hasil sebab ilmu yang baru itu dengan salah suatu daripada 3 perkara. Ilmu baru ni tak lari dari 3 perkara tadi. Yang pertama, khabar yang sadiq, dan iaitu khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar yang sadiq ni khabar yang benar lah dah. Okay. Yang kedua, akal yang nazar. Akal nazar ke apa? Bersih. Nazar tu bersih ke? Nazar. Bahasa nazar tu fikir, akal yang fikir. Nazar ni sini fikir bahasa. Bukan nazifah. Ini nazara. Nazara bukan bersih. Nazara Tengok. Dia akal yang, tapi bagi apa? Akal yang melihat, akal yang fikir. Nazar dan fikir, akal nazar tengok dan fikir. Okey? Nampak dah? Kita kepada mengambil istidlal daripada wujud alam serta baharunya. Istidlal tu mana apa? Dalil lah tau. Bukan dalil. Setakat ni apa? Bukan dalil lah. Daripada wujud alam serta baharunya, maka iaitu menunjukkan atas wujud Allah Ta'ala yang bersifat kamalah, lagi maha suci dari segala sifat kekurangan. Okey,
Mana apa dia tengok alam ni buat baru, maka menunjukkan adanya Allah Ta'ala yang bersifat kamalat, lagi maha suci dari sifat kekurangan, yang mencipta alam ni. Alam baru kalau tak ada orang cipta, nak bagi mana? Pasal tu saya tambah sikit, teori Big Bang tu ada orang mempersoalkan balik. Big Bang tu daripada kosong meletup, tubik meletup ni tak pernah sabak. Big Bang tu tak apalah, tapi Big Bang pun dia asal ada benda sebelum tu dulu. Ada benda lah, ada meletup, timbul planet apa semua ni. Mesti ada benda. Benda tu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda tu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat dalam Al-Quran tu disebut apa? Allah Ta'ala jadi, pada asalnya Allah jadikan langit dan bumi bercantum. Kalau Allah Ta'ala pisahkan langit dan bumi. Ingat ayat tu? Dah ingat? Dah ingat. Dah ingat dia punya tu. Dia tak apalah ayat tu dah. Ayat tu mana begitulah. Asal pada asalnya Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi bercantum, dan Allah Ta'ala pisahkan. Ini teori Big Bang duk sining lah. Okey, mana ada dah dulu sebelum tu. Okey, nampak dah tu? Nampak. Mana ayat ni membatalkan teori Big Bang yang kata start dia kosong. Nampak dah? Dan ketiga tadi dua dah, yang ketiga dah, hawas yang lima. Hawas yang lima perkara. Hawas apa dia? Hawas panca indera yang lima. Okey, panca indera lah. Awal bukan panca indera, apa faham gitulah, atau rasa yang panca indera lah ketika, iaitu penglihatan, okey, dan pendengaran, perasa dan penyentuh. Berapa tu? Berapa? 4. Penglihatan, pendengaran, perasa dan penyentuh. Rasa tu apa dia? Perasa tu apa dia? Dan bukan perasa. Perasa ni lidah lah. Salah apa ni? Perasa lidah dan penyentuh. Penyentuh tangan. Okey? Bersilap tu. Kadang-kadang ginilah tukang bimbang. Maka inilah kata ulama yang rojek. Berapa kita bilang tadi? Atau 5 lah. Dah 5 ke 4 tu? Dah mata dia hak. Mata, telinga dengar, hidung bau. Hidung tak buat ni. Hidung bau tak ada situ, bau tak ada. Yang kelimanya bau mula hidung, pasal dah kitab kita baca, kitab kalangan ulama manusia mana pun dia akan ada salah silap dia sebanyak. Jadi kita betul salah silap tadi kalau kita boleh cari punca dia. Okey. Gitu. Jangan pegang kitab tu cara betul tulis, jangan. Pasal tulisan ulama dia ada kekurangan dia. Kekurangan memang percetakan katakan berlaku kekurangan situ. Syahadan diketahui oleh syahadan. Ketahui olehmu bahawasanya waktu zaman sahabat yang aman, dalam zaman itu daripada i'tikad yang sesat, maka digelar ilmu itu ilmu tauhid namanya. Dan iaitu mengiktikadkan i'tikad yang yakin bahawa Allah Ta'ala itu wujud yang qadim, yang bersifat kamalat, lagi maha suci, dan sifat naqais. Ni sifat naqais ni buat apa? Ni pak kekurangan Cakap apa gitulah, bukan apa salah Daripada sifat naqais, halnya tiada di apa tu? Tiada dia apa? Tak jumpa yang tulisan ni. Tak jumpa? Putus. Salah kesal ni lagi lah. Okey, jumpa dah. Syadang pandai tau. Sadaran bawah lagi. 1, 2, 3. Istidlal. Istidlal tu situ. ajak
halnya tiada setengah mengambil istidlal dan hujah. Sampai situ? Baik, situ ke? Situ. Betul. Naqais halnya tiada setengah mengambil istidlal dan hujah, ya. Atas orang sesat, sebab telah suci hati mereka itu hingga zuhai fitnah dan itiwak sesat daripada wasal yang anak atok yang Mu'tazilah. Mana zaman dulu sahabat-sahabat dia pegang tauhid lah, ya. Tapi masa tu semua bersih belaka, tak ada hak sesat, tak ada hak terpesong. Dia faham Islam tu betul, dia Rasulullah. Kerana apabila tiba zaman fitnah ni dimulakan dengan seorang lelaki bernama Wasal, ya. Namanya anak Wasal bin Atta yang bawa fahaman Mu'tazilah. Maka duduk pada suatu peristiwa dengan Syekh Hasan Basri. Wasal ni sebenarnya anak murid Hasan Basri, radhiyallahu anhu. Maka Wasal itu menzahirkan itikadnya yang sesat kepada guru Syekh Hasan Basri. Okey, Wasal beri pandangan pendapat dia lah, akidah ni depan Hasan Basri. Maka ketika itu berhujah Syekh Hasan Basri kepadanya, hingga hairanlah dan lemah Wasal yang anak atak itu daripada mengambil hujah. Maka keluar Wasal dari majlis Hasan Basri, dan serta Hasan Basri itu jemaah orang ahli ilmu. Salah kat mana ni? Serta Hasan Basri itu jemaah orang ahli ilmu yang benar. Maka menamai Hasan Basri akan dia waktu itu Mu'tazilah yang salah itikadnya. Okey, cukup dah. Mana Wasal ni anak murid Hasan Basri. Masa satu majlis tu Wasal ni beri pandangan dia, buat akidah tadi. Jadi Hasan Basri berdebatlah, berhujah lah, nak betulkan kesalahan Wasal tadi. Akhirnya Wasal keluar dari majlis, dan Hasan Basri panggil puak ni puak Mu'tazilah. Siapa panggil? Hasan Basri lah. Panggil Wasal ni geng Mu'tazilah lah. Okey, boleh dah. Biar kita tengok sejarah ni, sejarah akidah ni. Timbul fitnah dalam akidah ni. Zaman ni fitnah paling besar dalam akidah umat Islam. Pasal okey. Maka sangat zahir iktikad yang sesat, hingga zahir pula Imam Jabai. Lepas Wasal sambung anak dia Jabai, yang anak Wasal, dan iaitu Mu'tazilah pula. Maka Imam Asy'ari radhiyallahu anhu sebelum sampai murtabak istihad, Imam Abu Hasan Asy'ari ni sebelum sampai peringkat istihad dia, maka dia berguru dengan Imam Jabai. Cerita dia gitu. Pernah dengar cerita ni tak? Pernah tak? Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari belajar dengan Imam Jabai. Anak Wasal di atas berapa tahun. Maka ketika sampai Imam Asy'ari murtabak istihad, ya. Wasal pun. Anak Wasal. Jabai anak Wasal. Wasal tak anak Atta. Dia gini, bukan bin, bukan. Berarti Imam Jabai bin Wasal. Wasal bin Atta. Jabai itu dengan siapa ni? Jabai dengan Hasan Basri. Imam Abu Hasan Asy'ari. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari belajar dengan Jabai. Jabai itu anak Wasal. Anak Wasal sesat akidah Mu'tazilah tadi lah. Dia belajar akidah sesat tadi dengan Imam Jabai tadi, ya. Maknanya dia belajar hak sesat tu lah. Hak sesat tu lah. Dah hak sesat tu bukan sesat belaka, bukan 100%. Dan benda tu. Jadi apabila sampai saat murtabak istihad dalam ilmu tauhid, dia rasa dia boleh dah, maka berpindah Imam Asy'ari radhiyallahu anhu daripada mazhab Imam Jabai yang Mu'tazilah ke mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ambil fahaman Abu Hasan Hasan Basri lah ni. Nampak tak? Namanya siapa ni? Dia Mana? Mana tu? Imam Asy'ari tu dia belajar dengan tu
belajar dengan Imam Abu Hasan Asy'ari belajar dengan Jabai. Dengan masa tu maknanya waktu Buat ajaran Mu'tazilah lah pula. Yang lari daripada geng Hasan Basri tadi. Hasan Basri tu. Jadi dah dia belajar tu kira Mu'tazilah lah. Mu'tazilah lah. Dia belajar bukan dengan orang ni seorang. Dia belajar dengan orang lain juga. Lepas tu dia ada otak, dia cerdik, dia mikir. Kita bukan ajar bulat-bulat ke, ya? Lepas tu dia pindah ke Pindah lah, dia tolak lah mazhab tu. Sebenarnya Jabai ni, tak silap Abbas dengan cerita, pok tiri pada Imam Asy'ari. Pok tiri dia. Jabai tu pok tiri dia. Dia belajar dengan orang ni. Okey, nampak tu? Guna? Dan hikayat Imam Asy'ari di dalam demikian itu termasyhur dalam kitab ulama. Maka ketika itu digelar ia dengan tamam Imam Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu dalam negeri Khurasan dan Iraq dan Syam dan barang lainnya. Maka Imam Abu Mansur Maturidi itu daripada anak murid Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, dan keduanya itu asal penghulu sekalian Ahli Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum. Maka sebab sukar i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, sebab banyak mujadalah dan hujah dengan Mu'tazilah, maka mengarang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah daripada ilmu usuluddin serta menunjukkan istidlal dan hujah dalam membatalkan mazhab Imam Jabai yang Mu'tazilah. Cerita tak silap abang dengar cerita lah dulu. Apabila dah sampai peringkat dia boleh istihad sendiri, dia pun duduk dalam satu majlis lah. Dia kata dia buang pahaman Mu'tazilah sebab dia lucukkan jubah dia. Dia pecat jubah dia depan majlis hamba-hamba. Sebenarnya sebelum tu fahaman Mu'tazilah ni jadi pegangan kerajaan masa tu. Macam kita lah, kita sekarang pegang pada mazhab Imam Syafi'i. Nampak tak? Jadi siapa ikat, dia pun buang jubah dia, dia tolak mazhab Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah tu mazhab rasmi kerajaan zaman tu. Berapa ratus tahun pun tak ingat lah, lama jugalah. Dan kata Syekh rahimahullah alaihi, yakni tetapi ia cenderung daripada panjang kitab Usuluddin yang dikarang ulama yang dahulu, maka lelah cerita dalam membicarakan di dalamnya, maka jadilah ikhtisar di dalamnya itu wajib atas kifayah bagi ulama radhiyallahu anhum. Mana sebenarnya kitab Usuluddin ni ulama zaman dulu karang panjang. Jadi ulama akhirnya dia ringkaskan perbicaraan bab akidah tadi, bab faham Ahli Sunnah wal Jamaah, ringkas supaya memudahkan orang awam macam kita ni, nak belajar. Kalau tebal-tebal sangat malas belajar dah kita, Okey, lebih kurang gitulah dah. Hak abang cerita ni kalau salah pun kena betul balik lah dah. Abang kadang-kadang bukan ingat sangat benda-benda gini. Syahadah bermula wajib dituntut oleh sekalian orang yang mukallaf. Okey, wajib dituntut oleh sekalian orang yang mukallaf itu 3 perkara. Pertama, ilmu tauhid, iaitu yang dinamai ilmu usuluddin. Yang kedua, ilmu fiqh dan ilmu kalam. Ilmu sifat dan ilmu kalam, salah tu. Silap ni Yang dinamai ilmu usuluddin dan ilmu sifat dan ilmu kalam, dan kedua ilmu fiqh, dengan sekadar yang menghasilkan ibadat kita kepada Allah SWT. Dan ketiga, ilmu tasawuf namanya. Maka ilmu yang 3 perkara itu fardhu ain, mengenal ia atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Makna dia yang wajib kita umat Islam belajar 3 ilmu lah dah. Ilmu akidah, fiqh dan ilmu tasawuf. Kemudian satu lagi, ilmu fiqh dan ilmu usuluddin ni dia ada had dan batas dia. Fardhu ain, fiqh, yang wajib kita belajar setakat fardhu ain sahaja. Ya, setakat fardhu ain sahaja. Bab contohnya bab meniaga. Meniaga dia bukan fardhu ain, fardhu kifayah. Mungkin jadi fardhu ain kalau orang nak niaga. Kita tak berniaga ni tak perlu belajar bab niaga tu,
Apa sebab faraid pun dia bukan fardu ain, dia fardu kifayah begitu. Okey dah. Gak satu lagi, dia ada hak dan sempadan dua ilmu tadi. Kecuali ilmu tasawuf, dia ada hak sempadan fardu ain, tapi kalau kita ada lebih masa, kita perlu fokus pada ilmu tasawuf. Ya. Tujuannya apa? Tujuan untuk bersihkan hati kita. Dan bersih hati kita. Pasal proses bersih hati ni makan masa yang panjang. Kita kena belajar semua. Mana kalau fardu ain bab fiqh, setakat kita tahu asal, sempurna semaya apa semua, cukup lah. Sempurna gitu. Maka ilmu yang tiga perkara itu fardu ain mengenal ia atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Syahadah, arti Miming tak apa mi? Hamam. Mana apa? Apa tengah nak cek tu? Syahadah arti umum, racang dia cenderung hati kepada suatu, dan iaitu ada kala cenderung racang. Racang ni macam istilah kita macam racang lah, macam rancangan, selalu begitulah. Macam rancangan jugalah. Apa arti cenderung hati kepada sesuatu, dan iaitu ada kalanya cenderung kepada kemuliaan akhirat, maka iaitu dinamai nafsu mutmainnah. Ya. Dan ada kalanya cenderung kepada perbuatan yang bangsa dunia, maka dinamai ia nafsu amarah. Okey. Dan hawa nafsu. Kata Syekh rahimahullah alaihi, kita tak baca hak ni dah, hak Arab kita baca lah. Yang ni dah, inilah risalah yang kecil yang diambil ia daripada di dalam batu yang sangat kerasnya halnya, iaitu di dalam laut yang sangat dalamnya, yang aku nama ia risalah Jauharatul Tauhid, yakni maknikam yang tiada sepertinya. Maka iaitu racang daripada itikad dua imam, Abu Hasyim Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhuma. Dan sungguhnya telah kusucikan ia daripada itikad orang yang sesat. Dan kata Musannaf radhiyallahu anhu, yakni dan mengharapkan aku akan Allah SWT dan kabul halnya memberi manfaat dengan risalah itu yang tamaah di dalam piala akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yakni, hai Tuhanku, kabullah permintaan musannaf ini. Mana orang terjemah kitab ni, dia doa kepada musannaf. Musannaf tu pengarasa dia rasanya, kalau tak silap pun Syekh Ibn Al-Qani tadi. Pasalnya hasil tulisan Syekh Ibn Al-Qani. Okey. Ada berarti rojak. Rojak itu mengharap-harap hati dalam mengesahkan barang sesuatu yang lagi akan datang, berserta mengerjakan sebabnya yang hasil dengan demikian itu. Maka inilah racang yang mahmud, maka iaitu daripada setengah sifat hati yang dipuji. Ni dia menghuraikan mana rojak deh. Rojak yang mana mengharapkan deh. Mengharap semoga itikad ni itu yang sah, yang betul, apa semua begitu, lebih kurang begitulah. Buana. Dan iaitu setengah sifat hati yang dipuji. Mana rojak ni sifat yang terpuji lah deh. Rojak ni mengharapkan pertolongan Allah SWT. Kita jangan harap dengan manusia, jangan harap dengan doktor, harap dengan Allah SWT. Tu harap sebenarnya. Zahir ni tak apalah, sakit di hospital berubat doktor, tapi hati tu jangan bergantung kat doktor, jangan taksub dengan doktor. Ya, harap pertolongan Allah SWT.
Okey, boleh Boleh. Dan arti nama qabul itu menerima dengan barang sesuatu itu racang daripada redha dengan dia serta tiada iktiraf atas orang mengerjakan dia. Maka inilah kata ulama yang rajih. Qabul tu mana dia terima, ya. Terima tanpa takwil. Iktiraf macam takwil lah, ya. Dia redha dengan ilmu ni lah, ya, dengan takwil. Dia buat ilmu akidah ni kalau boleh kita jangan takwil banyak sangat, ya. Kadang-kadang kalau tanya soal banyak sangat pun boleh menimbulkan keraguan. Padahal iblis ni kadang-kadang nak menyesatkan kita. Dia mari bisikan dalam hati-hati kita ni, mari was-was semua. Jaga molek benda tu, Jangan soal banyak sangat kita terima dengan seadanya. Kita nak bincang panjang pun kita sama tak erti. Kita jahil nak mikir banyak pun kita tak belajar ilmu ni, ya. Kita belajar sekolah dulu, ilmu ni kita tak belajar, kita tak mahal. Jadi paling baiknya kita ikut seadanya. Jangan fikir banyak sangat, jangan takwil banyak sangat. Pasal bukan bidang kita sangat, Kita minta harapan kita semoga itikad kita Allah Ta'ala terima je lah, Tiada iktiraf atas orang yang mengerjakan dia. Maka inilah kata ulama yang rajih. Dan kata seorang ulama, yakni serta diberi pahala ia atas demikian itu. Dan arti nama Toma'ah. Toma'ah tu mana apa, ya? Nama Toma'ah itu iaitu mengerjakan ibadat. Abah tak ma'ah ni, abah tak tamak je sebenarnya, Abah tak tamak. Abah tak tahu jawapan sebenarnya. Iaitu mengerjakan ibadat kepada Allah SWT, kadang mengharap pahala akhirat, ya. Buat ibadat kerana harap pahala akhirat. Maka iaitu tama'ah yang mahmudah, tamak yang terpuji. Dan ada pun tamak atas pekerjaan yang bangsa dunia, maka iaitu daripada sifat hati yang mazmumah. Okey, mana kita beribadat ni kerana nak mengharap pahala Allah SWT, asal begitu. Tapi sebenarnya hak ni dejak bawah. Dejak yang tinggi lagi sepatut mengharap redha Allah, bukan harap pahala, Kita buat ibadat kerana kita hamba Allah, mengharap redha Allah, bukan harap pahala. Okey, lebih kurang gitulah. Jadi kalau kita buat pekerjaan bangsa dunia, dia kata itu sifat hati yang mazmumah, ya. Sifat hati yang hina tau. Mazmumah apa ni? Yang buruk. Yang buruk. Faedah kata setengah ulama radhiyallahu anhum bermula mengerjakan ibadat kerana dikosakkan hasil manfaat atau menolakkan mudarat dalam akhirat, maka iaitu sah ibadatnya. Mana kalau kita ibadat kerana nak dapat manfaat dan mudarat untuk dunia akhirat, bukan untuk dunia ni, bukan untuk dunia, maka ibadatnya sah zahirnya dan batinnya. Maka iaitu mutabak ahli fiqh radhiyallahu anhum, ya. Ini mutabak ahli fiqh lah. Okey, ibadat nak dapat manfaat, menolak mudarat di akhirat, bukan dunia. Kalau kita buat ibadat untuk dapat manfaat dunia, itu hal lain, Dan kata Al-Khawas radhiyallahu anhum, dan tak ada sah mengerjakan ibadat kepada Allah SWT itu melainkan jika dikosakkan amsal kerana amrullah SWT, kerana taat perintah Allah lah, dan kerana muhabbah dan ijlal kepada Allah SWT, maka ini adalah mutabak orang mutawassit. Ijlal ni bagi mengagungkan Allah SWT, mengagungkan Allah SWT. Ini adalah mutabak orang mutawassit, orang pertengahan. Okey, ni dia cerita bab kelas ibadat kita pada Allah SWT, Dua derajat ni dia. Dan kata orang Al-Khawas, dan ada sah mengerjakan ibadat kepada Allah SWT itu melainkan kerana takarrub kepada Allah SWT. Ini adalah mutabak yang lebih akmal daripada keduanya. Mana mutabak tinggi lagi, dia beribadat kerana nak dekat diri dengan Allah SWT, bukan nak harap pahala dah, nak dekat dengan Allah SWT. Inilah kelas yang paling tinggi, paling afdal sebenarnya,
Mana? Seperti itu je. Ha? Kita tambah sikit, kita tengok kan? Dan ada pun mengerjakan ibadat kepada Allah SWT kerana mengharapkan kemuliaan yang bangsa dunia dan kerana menolak kepada fitnah yang bangsa dunia, menjadi hasil ia pekerjaan yang bangsa akhirat. Supaya menjadi hasil ia pekerjaan yang bangsa akhirat, maka iaitu sah jua amalnya tapi tiada kamil. Ada pemujian ibadat kerana mengharapkan bacakan manusia, maka iaitu sah ibadatnya dalam batinnya dan zahirnya dia berhukum syarak, tapi dalam ayat tiada berfaedah. Tetapi di dalam itu tiada berfaedah. Dan kata seorang ulama radhiyallahu anhu, bermula ikhlas itu. Okey, kita berhenti setakat tu dah lah. Nampak letih belaka dah. Okeylah, sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.